Hai semua, apa khabar? Sekali lagi saya Mahadewan, seorang peguam beramal di Tertuan Jedip Hari dan Jamil. Topik kita pada hari ini adalah rayuan sivil dari perspektif seorang peguam. Mula-mula sekali tuan-tuan dan puan-puan, hari ini saya akan menyentuh mengenai rayuan sivil. Bila kita sebut rayuan ni maksudnya perbicaraan utama ataupun perbicaraan asal telah selesai, dan bila perbicaraan telah selesai, apa proses seterusnya, apa yang akan berlaku, dan saya akan cuba sedikit sebanyak untuk menerangkan mengenai proses tersebut. Mula-mula sekali poin kita yang pertama untuk hari ini, semua kena tahu proses rayuan bukan satu proses yang automatik. Maksudnya bukan selepas keputusan dikeluarkan secara terus-menerus kes ini akan dipindahkan kepada proses rayuan ataupun dipindahkan ke Mahkamah Tinggi dan sebagainya. Bukan ya. Proses rayuan ini bagaimana ianya berfungsi adalah selepas hakim memberi satu keputusan, pihak-pihak harus menilai terlebih dahulu sama ada mereka berpuas hati terhadap keputusan tersebut atau tidak. Kedua-dua pihak ya, yang menuntut dan dituntut. So selepas menilai, pihak-pihak kena membuat satu keputusan sama ada mereka ingin merayu terhadap keputusan tersebut atau tidak. Tapi ini adalah satu proses di mana rayuan harus difailkan, bukan secara automatik. Jika rayuan tidak difailkan, ianya bermaksud kamu tidak berminat untuk merayu, kamu menerima keputusan hakim sebelum ini. So ini kita kena tahu ya. So maka bila kita sebut rayuan ini, rayuan bukan secara automatik, tetapi ada proses di mana ada tindakan selanjutnya yang peguam harus buat. Poin kita yang kedua untuk hari ini adalah rayuan ini, kamu boleh merayu terhadap keseluruhan keputusan kes. Maksudnya kamu tidak berpuas hati terhadap isu liability, isu kuantum dan sebagainya, kamu boleh merayu secara penuh tindakan tersebut. Ataupun mungkin ada sebahagian daripada keputusan yang diberikan kepada hakim ini kamu tidak berpuas hati. Mungkin kamu ingin merayu terhadap satu poin saja ataupun terhadap ganti rugi sahaja. Ganti rugi pun ada banyak, tapi mungkin kamu nak merayu terhadap salah satu daripada ganti rugi tersebut. So ini kamu boleh. Tak semestinya bila kita kata rayu ni kamu kena merayu terhadap keseluruhan keputusan. Tidak. Kamu boleh memilih kamu ingin merayu terhadap poin yang mana kamu boleh merayu. Dan kamu juga kena ingat ya, ini ramai yang tak faham lah. Jika kamu merayu, kamu juga kena berhadapan dengan kebarangkalian bahawa pihak lagi satu tu dia pun boleh buat rayuan balas. Ini kita kena tahu. Tapi pada kebanyakan masa orang beranggapan bahawa saya yang tak puas hati, saya dah rayu, kenapa dia pula nak menyebut, dia pula nak merayu. Sebab kamu kena tahu keputusan mahkamah ni ada kadang-kala kedua-dua pihak tidak berpuas hati terhadap keputusan tersebut. So kalau kamu tak puas hati, kamu rayu. Samalah pihak lagi satu, bila mereka tidak berpuas hati, mereka pun akan merayu. So kamu kena tahu, bila kamu failkan rayuan, ada kemungkinan pihak lagi satu akan memfailkan rayuan balas. Dan sebaliknya lah, kalau orang lain failkan rayuan, kamu juga boleh failkan rayuan balas. Okey, tempoh waktu bila kita kena failkan rayuan, apa jangka waktu yang harus kita tahu. Okey, ini kamu kena tahu ya. Ini saya selalu tengoklah, mungkin keputusan ni telah dikeluarkan oleh mahkamah mungkin setahun yang lepas. Tiba-tiba kita akan ada anak guam ataupun orang awam yang menelefon kita tanya, "Tuan, saya ada keputusan ni saya tak puas hati langsung. Saya ingin merayu." Bila kita tanya dia bila keputusan ni dikeluarkan, tahun lepas ataupun 1 tahun sebelum ni. So kamu tak boleh sesuka hati kamu nak merayu. Bila kamu rasa kamu nak merayu, tak boleh. Kamu kena tahu selepas keputusan dikeluarkan, pada amnya kamu ada 14 hari untuk memfailkan rayuan. Ini kamu kena tahu ya. So jika kamu terlepas window tersebut ataupun peluang tersebut, maka kamu kehilangan peluang untuk memfailkan satu rayuan. Okey, sekarang ni soalan yang saya akan terima biasanya macam ni. Kamu merasakan kamu betul-betul ingin merayu. Tak ada cara lain ke untuk kamu meneruskan rayuan? Walaupun rayuan ni mungkin kamu telah lambat, mungkin telah 2 bulan atau 3 bulan telah terlepas. Boleh. Kamu masih lagi boleh memfailkan rayuan, tetapi peguam kamu ini kena mendapatkan kebenaran daripada mahkamah terlebih dahulu. So mahkamah kena menilai semula kenapa rayuan ini difailkan lambat. Kerana ada 14 hari untuk kamu memfailkan rayuan. Tapi dah terlepas jumlah waktu 14 hari itu. So bila dah terlepas jumlah waktu 14 hari itu, kamu menerusi peguam kamu kena menerangkan kenapa rayuan kamu ini lambat. Atas sebab apa rayuan kamu ini lambat. Jika sebab yang kamu berikan ini adalah munasabah dan boleh diterima oleh mahkamah, maka mahkamah akan membenarkan kamu meneruskan dengan rayuan. Tapi jika alasan yang kamu berikan ini adalah remeh, contoh saya terlepas pandang, saya terlupa, saya pergi bercuti, alasan-alasan ini pada anggapan saya adalah remeh dan mahkamah tidak akan
biasanya tidak akan membenarkan rayuan difailkan atas sebab-sebab yang sedemikian rupa. Tapi ini adalah budi bicara mahkamah dan saya tidak boleh menyatakan apa yang mahkamah akan benarkan atau tidak. Tapi ini sedikit sebanyak dari pengalaman saya. Poin kita yang seterusnya, bila kita merayu ini, mula-mulanya kamu akan ada masa 14 hari untuk failkan rayuan. Dan bila kamu failkan rayuan, pada awalnya kamu tidak akan tahu kenapa hakim membuat keputusan sedemikian rupa. Kamu tidak akan tahu kerana hakim akan memberikan keputusan tapi hakim tidak akan memberikan alasan terlebih dahulu. So, telah ada keputusan. Bila kamu failkan notis rayuan, kamu telah membuat rayuan. Selepas ketika, kamu akan diberikan alasan penghakiman oleh hakim yang mendengar kes kamu pada awalnya. Dan bila kamu melihat kepada alasan penghakiman tersebut, kamu seterusnya kena kemukakan apa alasan kamu. Kenapa kamu ingin merayu terhadap keputusan ini? Kita tak boleh cakap, saya tak puas hati terhadap keputusan ini. Oleh yang demikian, saya merayu. Tapi dia bukan berdasarkan kepada emosi kamu. Kalau macam tu senanglah, siapa-siapa pun boleh appeal. Tapi di sini, bila kamu nak rayu di sini, kamu kena bagi keputusan. Kamu kena terangkan kenapa kamu nak merayu terhadap keputusan ni. Kenapa kamu rasa hakim mahkamah session atau hakim magistrate sebelum ini telah khilaf. Kenapa kita kata mereka khilaf? Kenapa keputusan yang mereka berikan ini kita tidak boleh terima? Kita kena terangkan. Dan bila kita terangkan itu, alasan rayuan ini kita harus nyatakan supaya hakim yang lebih tinggi yang mendengar rayuan ini boleh membuat keputusan sama ada hakim mahkamah session atau magistrate sebelum ini boleh diterima atau tidak, ataupun sama ada benar-benar ada kesilapan dari segi penemuan fakta ataupun ada kesilapan dari segi undang-undang dan sebagainya. Ini kita kena nyatakan alasan. Yang poin kita yang lagi satu seterusnya yang kamu juga kena tahu, jika keputusan mahkamah adalah kurang daripada RM10,000, kamu tidak dibenarkan untuk merayu secara automatik. Ini kamu kena tahu ya. Walaupun tadi saya dah kata, kamu boleh buat rayuan. Biasanya bila contoh keputusan kes adalah RM40,000, RM50,000, kamu dibenarkan untuk meneruskan rayuan. Selagi mana kamu mengikut semua proses undang-undang, kamu dibenarkan untuk membuat rayuan. Tapi jika keputusan mahkamah adalah rendah, mungkin RM2,000, RM3,000 dan sebagainya, pada kebanyakan masa ada kekangan dari segi proses untuk membolehkan kamu merayu ke mahkamah yang lebih tinggi. So, jika kamu masih ingin meneruskan rayuan, kamu kena tunjukkan ada nas undang-undang yang membolehkan ataupun ini adalah sesuatu yang menarik dari segi undang-undang untuk rayuan diteruskan. So, bila keputusan ini bawah daripada RM10,000, kamu kena tahu ya. Sama juga jika seterusnya poin kita yang terakhir untuk hari ini adalah kita kena tahu sedikit sebanyak mengenai bagaimana aturan rayuan ini berterusan. Kes pada biasanya akan bermula di magistrate ataupun mahkamah session. Rayuan akan dibuat ke mahkamah tinggi. Selepas rayuan ke mahkamah tinggi adalah secara automatik. Maksud saya adalah kamu dibenarkan untuk merayu tanpa mendapatkan kebenaran daripada mahkamah. Dan selepas itu kamu katakan keputusan mahkamah tinggi ini kamu masih tidak berpuas hati, kamu nak rayu lagi, mana-mana pihak nak rayu lagi, pergi ke mana? Okey, akan pergi kepada mahkamah rayuan. Bila pergi kepada mahkamah rayuan, jika tuntutan kamu ataupun keputusan mahkamah adalah kurang daripada RM250,000, kamu kena dapatkan kebenaran daripada mahkamah rayuan untuk kamu dibenarkan untuk meneruskan rayuan. Ini kamu kena ingat, kamu kena dapatkan kebenaran. Jika kamu dapat kebenaran untuk meneruskan rayuan, kamu boleh merayu kepada mahkamah rayuan. Kamu boleh merayu. Dan seterusnya, jika keluar keputusan mahkamah rayuan, kamu masih tak puas hati, kamu masih rasa ada benda lah, saya rasa keputusan ni saya tak setuju, kamu nak merayu kepada mahkamah persekutuan. Mahkamah persekutuan ni kamu kena ingat, dia bukan sewenang-wenangnya, bukan saja-saja kamu boleh pergi merayu sampai mahkamah persekutuan. Sebab mahkamah persekutuan ni, kewujudan mahkamah persekutuan adalah untuk menyentuh isu-isu yang penting, isu-isu yang sangat-sangat mustahak dari segi undang-undang. Ini kita kena tahu. So, kalau kamu nak merayu kepada mahkamah persekutuan ataupun mahkamah yang paling tinggi, kamu kena dapatkan kebenaran macam biasalah. Okey? Sekian saja daripada saya. Semoga apa yang saya sampaikan hari ini dapat sedikit sebanyak membantu tuan-tuan dan puan-puan. Macam biasa, jika ada sebarang pertanyaan, sila ajukan. Saya akan cuba yang terbaik untuk menjawab. Terima kasih dan semoga kita berjumpa lagi dalam episod yang akan datang. Terima kasih.